that Rasulullah says that a father, Rasulullah tak cakap ma, Rasulullah cakap father. The duties of a father, Rasulullah SAW cakap adalah 3 perkara. Apa 3 perkara tu? Pertama, memberikan anak itu nama yang baik. To give your child a good name. And orang ni, Sultan Murad, memberikan anak dia nama yang sangat terbaik, Muhammad. Anak dia nama. Kedua, tugas seorang bapa ialah untuk, ini nama yang nombor pertama, anak yang baik, anak dengan nama yang baik. Sekarang kalau saya lihat anak saya, kawan saya ni baru ada anak. My friend just got a son, and he named his son Uzzah. Tahu siapa Uzzah? Uzzah adalah nama berhala pada zaman Rasulullah SAW. Jadi anak dia jadi Muhammad Uzzah. Muhammad yang seorang berhala. Pasal nama nak stylish. Sekarang semua nama nak bengsi gitu Nur Kumalasari, macam-macam lah Jeffrey, Wang Bong lah, macam-macam lah, terpusing-pusing nama. Tapi nama-nama yang mulia kita tak nak. Pertama ialah nama yang baik. Kedua, Rasulullah SAW cakap, ajarkanlah kepada anakmu Al-Quranul Karim. Ajarkan kepada anakmu Al-Quran. Dan Sultan ini, anak dia berumur 6 tahun ni, perkara pertama yang beliau ajarkan ialah menghafal Al-Quran secara keseluruhannya. Dan ketiga, Rasulullah SAW cakap, untuk sebagai seorang bapa, tugas kamu ialah untuk mendapatkan untuk anak kamu ibu yang baik. One of the duties of a good father is to get for the child a good mother. That means the duty of a man, satu daripada tugas kita sebagai seorang lelaki. Ini yang belum kahwin ni baik dengan dulu yang dah kahwin kira dah game over lah boleh teruskan lagi Yang dah kahwin, kita ada tugas kepada isteri kita. Satu daripada tanggungjawab kita ialah untuk mentarbiahkan isteri kita. Dan Sultan Murad ni, satu perkara yang beliau lakukan ialah untuk mentarbiahkan isteri dia supaya mentarbiahkan anak dia. Sultan Murad pergi masuk ke Konstantinopel, cuba menakluki Konstantinopel, dapat ke tak dapat? Gagal kali ke-4. 4 kali umat Islam gagal dah 800 tahun selepas Rasulullah SAW. Now they are asking, is this the correct thing to do? Haruskah kita menakluki Konstantinopel? Anaknya Sultan Murad yang daripada kecil dia dah ajarkan peri pentingnya Konstantinopel, dilahirkan. Dan anaknya diberikan nama Muhammad, atau di dalam bahasa Turki, his name is Mehmet. Orang Turki ni lain sikit bunyi dia. Kalau kita Muhammad, dia Mehmet. Kalau kita Fatih, dia Fatih. Dia bunyi dia tolong kembali sikit, pasal bahasa dia pun lain sikit. Jadi dia namakan anak dia Muhammad mengikut nama Rasulullah SAW. Dan dari kecil dia tarbiahkan anak ini supaya menghafal Al-Quran, supaya membaca segala buku yang harus dibaca, belajar astrologi, belajar ilmu hisab, belajar apa yang diperlukan untuk beliau menjadi seorang yang soleh, dan supaya beliau menjadi seorang panglima tentera yang hebat. So pendidikan bukan hanya pendidikan duniawi, tetapi juga pendidikan ukhrawi dan mendalam, yang mendalam dan luas. Dan satu perkara kehebatan Muhammad Al-Fatih ini ialah daripada kecil, since he was very young, his father and his teachers has taught him that you must never ever forget your prayers. Senang. Jangan kamu lupa solat, Allah tak akan lupa kamu. Dan beliau bukan sahaja solat seperti solat 5 waktu, solat yang wajib, solat rawatib, dan juga solat malam tahajud. So, alhamdulillah tadi saya datang sini,
lihat ramai pemuda yang datang dekat sini solat qiyam sama-sama. Satu perubahan yang sangat baik di dalam masyarakat kita. Orang muda dan orang tua bersama-sama solat qiyam bersama-sama. Solat malam ni ialah satu daripada sumber kekuatan kita yang memperkuatkan keimanan kita. Dan Muhammad Al-Fatih ni memang dia hebat dari segi solat malam, bertahajud dan bermunajat kepada Allah SWT. Dan di dalam satu daripada kehebatan beliau bukan sahaja boleh bertutur dalam bahasa Arab, tetapi beliau juga boleh bertutur dalam bahasa Turki, dalam bahasa Greek, dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Parsi dan dalam bahasa Latin. Ini kehebatan orang-orang terdahulu. He can not only speak the Arabic and the Turkish language, he can speak fluently during his time. And these are reports from people who know him outside his own empire, that he can speak at least 5 languages. Why speak 5 languages? Because these are the languages that is needed for you to master the disciplines and the sciences of his time. So satu daripada perkara yang kita harus terapkan kepada anak-anak kita ialah untuk mendalami bahasa kita. Itu sebab sedihnya orang Melayu di Singapura perlukan bulan bahasa. Kenapa? Kerana orang Melayu sendiri tak boleh cakap bahasa Melayu. Kalau suruh cakap bahasa English, I want to go toilet, teacher, may I go out? Jadi kita pun masalah pemikiran kita ialah bahasa Melayu pun tak bagus, bahasa Inggeris pun tak bagus. Kalau kita lihat pada waktu-waktu dahulu, mereka mementingkan bahasa. Rasulullah SAW sendiri tekankan bahawa kalau kita nak tahu orang itu betul orang Arab ke atau orang bukan Arab, lihat bahasa dia. Bahasa seperti Piramli juga ingatkan kita, bahasa menunjukkan bangsa kita. Satu daripada perkara di NUS juga, di universiti, banyak anak-anak Muslim kita yang sekarang telah memilih untuk meninggalkan agama Islam. Kalau kita tanya mereka kenapa mereka tinggalkan agama Islam, satu daripada sebab-sebabnya ialah mereka kurang pendidikan Islam. Lagi satu sebabnya ialah mereka tidak tahu bahasa keislaman. Bukan bahasa Islam, Islam tak ada bahasa. Bahasa keislaman. Apa itu bahasa keislaman? Bahasa yang mencorakkan identiti Islam. Satu daripada bahasa yang mencorakkan identiti Islam ialah bahasa Melayu. Jadi kita harus terangkan kepada anak-anak kita bahasa Melayu. Seperti Muhammad Al-Fatih mengetahui pelbagai-bagai bahasa. Satu dari perkara yang saya lakukan di rumah untuk anak-anak saya, setiap every parent must speak one language. Faham kan? Setiap bapa atau ibu harus bertutur dalam satu bahasa saja. Jadi saya cakap bahasa Melayu, isteri saya cakap bahasa Inggeris. Jadi budak-budak tak pening. Dia kalau cakap bahasa Inggeris, dia cakap bahasa Inggeris. Dia cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa Melayu. Itu pun cakap dengan nenek pun tolong terbalik. Nenek makan ada tak? Dah jadi macam kelakar-kelakar dia kena bahasa Melayu. Dan kita harus terangkan bahasa, kerana bahasa mencorak pemikiran keislaman kita. Dan pada waktu Muhammad Al-Fatih, beliau menerapkan di dalam tentera beliau keperluan kita menakluki Konstantinopel. Untuk menyediakan tentera beliau untuk menakluki Konstantinopel, perkara pertama yang beliau tekankan ialah kekuatan spiritual, kekuatan kerohanian kita. Bukan sedang nak pergi perang, bukan hanya ambil senjata terus boleh bunuh orang. Sebelum kita berperang, dan kalau kita cakap perang pun kita cakap bekerja juga. Apabila kita melakukan satu pekerjaan juga sebagai satu jihad kita, satu persediaan yang kita harus ada ialah persediaan spiritual kita dan persediaan mental kita. Beliau siapkan 250,000 askar yang ada, dan bersama-sama mereka beliau solat jemaah. Ini yang dipentingkan. If you want to lead an army,
You don't only tell them that you have to go to war. You lead them in prayers. If you want to lead your family, you don't only tell your kids that they must study hard and they must be good Muslims. You must lead the prayers. Kalau kita nak jadikan keluarga kita ni sebagai satu keluarga yang contoh, kita harus solat berjemaah dengan keluarga kita. Kalau boleh setiap hari walaupun sekali, atau setiap minggu walaupun sekali. Berapa sibuk pun kita, seperti Muhammad Al-Fatih, beliau tidak main-main di dalam perkara solat. Sebelum pergi perang, tadi kita lihat video tu satu daripada kira animation beliau bersolat dengan tentera beliau. Before he goes to war, the first thing that they will do, and Salahuddin Al-Ayyubi juga sama begitu, they will always go for prayers. 2 rakaat, we solat together, we pray together, we ask from Allah together, and then we go. Even if we lose the war, we are together spiritually. And this is very important, especially in a family. You must lead your family in prayers. Prayers is the first thing that creates a strong army, a strong nation, a strong family. And hari National Day. Today is National Day. People go to the stadium to watch National Day. Allah Alam yang pergi stadium tu semayang ke tidak, kita tak tahu. Bulan puasa lagi Maghrib lepas lah macam ni. Solat ni kita harus tekankan menjadi persediaan spiritual. But solat is not enough. You can pray for your whole life. You can lead your family for prayers for your whole life. But if you have the software, but if you don't have the hardware, nothing can work. It's almost like you are having Microsoft Windows, but you don't have a computer. Can you play the Microsoft Windows? Tak boleh kan? Jadi kita bukan hanya perlukan kekuatan spiritual, kita perlukan teknologi. And this is where technology is very important, not only in war, but also in building a community. One of those things that myself and my friends in AMP is trying to do is to make sure that every single Muslim family has a computer of their own. Tapi teknologi ni kita harus berjaga-jaga sikit. Kadang-kadang kita ni melampau sikit dengan teknologi. Pada waktu tentera Muhammad Al-Fatih, dia siapkan kapal-kapal yang diperlukan untuk menaluki Konstantinopel. Dan ketiga, strategi. If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kita tidak membuat persediaan untuk diri kita dan untuk tentera kita, kita pasti akan gagal. Satu daripada masalah umat Islam seluruh dunia, bukan saja umat Islam di Singapura, ialah kita salah anggap konsep tawakal. Allah cakap dalam Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah meletakkan azam kamu, bertawakallah kepada Allah SWT. Apa interpretasi umat Islam tentang tawakal ni? Oh, buat aja lah, insya-Allah nanti Allah akan tolong. Tak ada. Rasulullah SAW sini ajar sahabat dia, tak cukup kita bertawakal, kita harus membuat persediaan. Lebih-lebih lagi anak-anak kita, tak cukup saja nak pergi pemeriksaan, tawakal insya-Allah boleh dapat A. Kita mesti ada strategi dan teknik belajar, strategi dan teknik bekerja, strategi dan teknik beribadah, strategi dan teknik berkeluarga, strategi dan teknik membina negara. Kita tak boleh bina negara atas dasar tawakal. Kita tak boleh bina negara atas dasar tak boleh membina keluarga atas dasar tawakal. You must plan. And one of those things that we can learn from the Jews, ini Allah cakap, memang Allah cakap dalam Quran, janganlah kamu ikut orang-orang Yahudi. Tetapi satu perkara yang kita boleh pelajari daripada orang Yahudi ialah mereka ni mempunyai banyak strategi. They have a lot of strategies.
and they are very strategic people.